Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Daniel bin Saidin, nomor kad matris 07 DKE 21 F1083. Saya memegang jawatan dalam roleplay ialah sebagai moderator. Hai, nama saya David Majantin dan nomor matrik saya ialah 07 DKE 21 F1042 yang memegang watak kontraktor. Seorang kontraktor adalah individu atau syarikat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan atau membangun projek pembinaan, perbaikan atau pengubahsuaian yang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Mereka biasanya dilantik berdasarkan kontrak yang merangkumi butiran seperti jangka masa projek, kos dan skop kerja yang dikehendaki. Nama saya ialah Joey John. Nombor matriks saya adalah 07 DKE 21 F1064 dan saya memegang sebagai watak mereka bentuk perancang. Salah satu tugas mereka bentuk perancang adalah pastikan struktur perancang yang diperlukan untuk kerja pada bangunan atau struktur lain direka bentuk untuk selamat, berkesan dan menjimatkan kos. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Sinden, nomor matriks 07 DKE 21 F1060. Watak saya dalam roleplay ialah pegawai keselamatan. Karena pegawai keselamatan ialah memeriksa dan memperbaiki mana-mana keadaan tidak selamat di tapak bina dan membetulkan mana-mana perkara tidak selamat semasa berada di tapak bina agar dapat menyalahkan berlakunya sebarang kemalangan dengan cara memeriksa kerja-kerja subkontraktor untuk memastikan bahawa akta dan peraturan yang telah dibuat di bawahnya diperlindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam madani. Keluarga dewan sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gerakan forum keselamatan dalam pemasangan perancang. Bersama saya Azam Daniel bin Saidin pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa keselamatan di tempat kerja adalah aspek yang sangat penting bagi memastikan tidak berlakunya perkara yang tidak diingini, seperti kemalangan di tempat bina yang boleh menyebabkan kematian. Seperti yang kita tahu, hak agensi kerajaan dan swasta telah menguatkuasakan undang-undang bagi mencegah kejadian begini berlaku di tempat kerja. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini ialah pemasangan perancang ataupun lebih dikenali sebagai scaffolder. Pemasangan perancang adalah sangat penting di tempat bina untuk menyelesaikan kerja-kerja di tempat bina. Tetapi menjadi persoalan sekarang ini ialah mengapa banyak berlaku kemalangan di tempat bina yang disebabkan oleh perancang. Dan siapa akan dipertanggungjawabkan atas kemalangan yang berlaku? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita bincangkan bersama panel-panel yang telah dijemput bagi memberi keterangan serta jawapan yang berdas. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudara David Majantin, merupakan seorang kontraktor tempatan yang sangat profesional dalam selok-belok dalam dunia pembinaan. Apa kabar saudara? Kabar baik, Tuan. Seterusnya, ahli panel kedua, tegak tampan bergaya, Saudara Joey Juan Jules, jawatan sebagai mereka bentuk perancang. Selamat datang juga, saudara. Kabar baik juga, Tuan. Dan di ujung sana, nampak malu tapi bijak berkata-kata, Saudara Muhammad Ikhwan bin Sildin, yang merupakan seorang pegawai keselamatan pemeriksa yang berpengalaman lebih 10 tahun dalam dunia keselamatan pekerja. Selamat datang juga buat saudara.
Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis karena menjemput. Sama-sama. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah peranan Tuan sebagai kontraktor di tapak bina yang melibatkan pembinaan perancah? Terima kasih, Cik Tam. Saya sebagai kontraktor, peranan saya di tempat bina yang melibatkan pembinaan perancah adalah penting dalam setiap projek pembinaan. Di antara peranan pertama, saya sebagai kontraktor dan pembinaan perancah masuklah pertama, penyediaan dan pemasangan perancah. Saya bertanggung jawab untuk menyediakan perancah yang diperlukan mengikut spesifikasi teknikal, dan ini memasukkan pengangkutan, penyimpanan, dan pemasangan perancah di tempat. Yang kedua, keselamatan dan kualiti. Saya perlu memastikan bahawa pemasangan perancah mematuhi standard keselamatan industri dan kualiti yang ditetapkan. Ini termasuk memeriksa dan memastikan kekuatan dan kestabilan perancah. Yang ketiga, penjagaan dan pemeliharaan. Saya bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara perancah semasa projek berlangsung. Ini termasuk pemeriksaan berkala untuk mengenal pasti sebarang kerusakan atau cacatan yang memerlukan pembaikan atau penggantian. Yang keempat, kerjasama dengan jurutera struktur. Saya perlu berkomunikasi dan bekerja sama dengan jurutera struktur untuk memastikan bahwa perancah pasang mengikuti reka bentuk yang betul dan selamat. Yang kelima, pengurusan logistik. Ini termasuk mengatur jadwal antara pengurusan stok dan memastikan perancah yang diperlukan tersedia pada masa yang diperlukan. Yang keenam, mematukan dengan peraturan tempatan. Saya perlu memastikan bahwa pemasangan perancah mematuhi peraturan dan garis panduan tempatan yang berkaitan dengan keselamatan dan perancangan. Yang ketujuh, penyediaan lapangan kerja yang selamat. Saya mesti pastikan bahawa tapak kerja selamat untuk pekerja, termasuk penyediaan akses dan laluan yang selamat untuk pemasangan dan pemeliharaan perancah. Dan terakhir, pemotongan dan penyingkiran perancah. Selepas tamat projek, saya akan bertanggung jawab untuk memotong dan membuang perancah dengan selamat dan ikut prosedur yang betul. Jadi saya memain peran penting dalam memastikan pemasangan, keselamatan, dan pemeliharaan perancah yang betul dalam projek pembinaan. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lantaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa kontraktor perlu memastikan bahawa pemasangan perancah mematuhi standard keselamatan industri dan kualiti yang ditetapkan. Ini termasuk memeriksa dan memastikan kekuatan dan kestabilan perancah. Justru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Sebagai pereka bentuk perancah yang profesional, mengapa sering berlakunya keruntuhan perancah di tapak bina? Oke, itu satu soalan yang bagus. Jadi sebagai pereka bentuk perancah, hal ini berlaku kerana sama ada pendakap yang tidak mencukupi, beban berlebihan, pembinaan yang tidak betul, keadaan cuaca buruk, atau pekerja yang tidak cekap. Faktor-faktor ini boleh menyumbang kepada keruntuhan perancah, yang membawa kepada kecederaan serius atau maut. Selain itu, insiden perancah yang menyebabkan kecederaan atau kematian kepada pekerja selalunya disebabkan oleh sama ada papan atau sokongan yang memberi laluan oleh pekerja tergelincir, ketiadaan pelindung jatuh, atau dipukul oleh objek yang jatuh. Insiden ini boleh dielakkan dengan mematuhi piawaian OSHA. Salah satu cara yang paling penting untuk mengelakkan jatuh daripada perancah adalah dengan menggunakan peralatan perlindungan jatuh yang betul. Ini termasuk pagar, sistem penangkapan jatuh peribadi, dan jaring keselamatan.
Anda perlu memakai aba-aba yang dipasang dengan selamat pada talian hayat atau mata sau yang boleh menyokong berat badan Anda. Jadi, untuk kestabilan yang terbaik, jangan berhenti pada bicu asas logam. Letakkan juga bongkah kayu yang besar yang sesuai di bawah setiap plat asas. Kayu ini membantu mengagikan berat perencah melintasi kawasan yang lebih luas, sekaligus mengurangkan kemungkinan satu atau lebih kaki tenggelam ke dalam tanah lembut atau turapan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahwa sebenarnya salah satu cara yang paling penting untuk mengelakkan jatuh dari perancah adalah dengan menggunakan peralatan perlindungan jatuh yang betul. Ini termasuk pagar, sistem penangkapan jatuh, pribadi, dan jaring keselamatan. Anda perlu memakai abah-abah yang dipasang dengan selamat pada talian hayat atau mata sauh yang boleh menyokong berat badan Anda. Saya terlihat bahwa panel ketiga kita tidak sabar lagi dan tertanya soalan yang akan diajukan. Sebagai pegawai keselamatan memeriksa, kenapa sering berlaku kemalangan yang membabitkan pekerja? Contohnya, pekerja terjatuh daripada perancah yang menyebabkan lumpuh dan kematian. Ya, terima kasih soalan yang sangat bagus dari Peraturan Pengurusi Majelis. Untuk menjawab persoalan Tuan, saya akan terangkan lebih terperinci. Oke, Tuan punya soalan ialah kenapa pekerja boleh jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan lumpuh ataupun kematian, kan? Oke, untuk menjawab persoalan tersebut, kemalangan seperti pekerja jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan mereka lumpuh ataupun lebih teruk lagi menyebabkan kematian sering berlaku disebabkan oleh berbagai punca, terutamanya ialah tidak mematuhi aspek keselamatan lah yang telah ditetapkan oleh sebagai contoh tidak memakai alat keselamatan yang disediakan atau mungkin alat yang disediakan tidak dibekalkan dengan mencukupi. Selain itu, punca lain yang boleh diambil kira ialah perancah dipasang dengan tidak mengikut spesifikasi kelulusan reka bentuk dan pelan yang diluluskan oleh jurutera. Sebagai contoh, perancah yang runtuh tidak dipasang bilangan penambat belakang yang mencukupi seperti mana yang disyaratkan oleh jurutera dan mungkin komponen yang digunakan perancah yang sudah berkarat dan usang. Seterusnya, pin penyambung dan kekunci lengan yang sudah usang juga masih digunakan semasa pemasangan perancah tersebut sehingga menyebabkan pekerja boleh jatuh. Ini akan menyebabkan kemalangan yang serius boleh berlaku dan boleh juga menyebabkan kematian. Punca lain ialah perancah tidak dijalankan pemeriksaan berkala untuk memastikan perancah masih selamat untuk digunakan atau tidak. Punca lain yang boleh kita ambil kira ialah disebabkan oleh permukaan yang licin, dan apabila pekerja bergerak di atas perancah tersebut, mereka mungkin tergelincir dan jatuh dan mengalami kecederaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel ketiga. Sungguh intelektual pemikiran saudara panel ketiga kita yang mengatakan bahawa punca lain daripada kemalangan ini adalah perancah tidak dijalankan pemeriksaan berkala untuk memastikan perancah masih selamat untuk digunakan atau tidak. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel-panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya menjadi panduan untuk kita di luar sana. Sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sebelum kita mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum keselamatan dalam pemasangan perancah kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.